Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada para alim ulama, kepada para ustaz, tuan imam, tuan Bilal, pengerusi masjid, ahli jatuhan kuasa dan sekalian ahli jemaah yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini, yang memfokuskan kepada tajuk yang khusus untuk menjawab soalan kenapa perlu bermazhab. Kalau tidak silap ingatan saya, beberapa tahun yang lalu saya pernah berkuliah di masjid ini, tapi dengan tajuk bahaya fahaman Syiah, kalau tidak silap saya. Tapi malam ini kita fokus kepada tajuk yang berbeza. Kenapa perlu bermazhab? Kerana di zaman kita ada sebahagian umat Islam mendakwa tak perlu bermazhab. Bahkan ada yang mengatakan haram, bermazhab itu haram. Baik, jadi kita nak faham dahulu mazhab itu apa, baru kita boleh jawab soalan adakah perlu bermazhab ataupun kenapa perlu bermazhab. Mazhab dari segi bahasa, daripada perkataan bahasa Arab, zahaba yazhabu, maknanya pergi. Bahasa mudah misalnya, zahaba Umaru ilal madrasah, Umar pergi ke madrasah. Apabila ditambah huruf mim di hadapan, mazhab dia bertukar menjadi ismu makan, nama tempat. Kalau zahabu yazhabu makna pergi, mazhab tempat pergi. Zahaba yazhabu juga boleh membawa makna berpandangan atau berpendapat. Maka dalam konteks ini, mazhab membawa makna pandangan atau pendapat. Dan di atas makna inilah maksud mazhab yang kita bincang malam ini, bukan pergi atau tempat pergi, tetapi pendapat, opinion, atau dalam bahasa Inggeris school of thought. Dalam Islam ni ada schools of thought, ada beberapa mazhab. Soalan, kenapa ikut mazhab? Ramai orang kata, buat apa susah-susah ikut mazhab, sedangkan Quran dan Sunnah sudah ada. Cukuplah kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kenapa kita susah-susah nak ikut mazhab yang macam-macam? Ada yang ikut Hanafi, ada yang ikut Maliki, ada ikut Syafi'i, ada ikut Hambali. Sepatutnya kita semua ketepikan mazhab-mazhab ini, kita ikut satu sahaja, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Saya sebut pagi tadi di Masjid Jami'ul Jalal wal Kamal, saya kata ini tanda penyakit, ringkasnya disebut BBAK, penyakit BBAK, biar bodoh asal confident. Dia confident betul, tak payah ikut mazhab kerana Quran dan Sunnah dah ada. Ini sebenarnya adalah satu bentuk kebodohan. Kenapa? Kerana bermazhab inilah
akibat daripada kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Dia kata jangan bermazhab, ikut Quran dan Sunnah sahaja. Padahal bermazhab itu adalah akibat, natijah, konsekuens daripada mengikut Quran dan Sunnah. Kerana bila para ulama pergi kepada Quran dan Sunnah, akan berlaku salah satu dari dua. Sama ada para ulama itu mereka memahami Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang sama, lalu mereka mengeluarkan fatwa yang sama, ini namanya ijma'. Ataupun mereka pergi pada Quran dan Sunnah, ulama ni faham begini, ulama seorang lagi faham lain, maka keluar fatwa tu lain-lain. Fatwa yang lain-lain inilah namanya mazhab. Maka tak boleh lari pergi pada Quran dan Sunnah. Kalau tak berlaku ijma', berlaku mazhab. Lebih-lebih lagi, konsep mazhab ini diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bermakna kalau kita tolak mazhab, kita tolak sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri iktiraf. Mungkin sebahagian dia kata, ustaz tak payah nak mohon kami lah, mana ada mazhab zaman Nabi, boleh pula Nabi iktiraf benda hak tak ada zaman Nabi. Kalaulah dia bayangkan mazhab itu maksudnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, betul ya, tak wujud lagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mazhab sebagai satu konsep telah diamalkan dan telah diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada soalan utama kuliah malam ini, kenapa bermazhab? Jawapan, kerana kita itu mengikut kepada Quran dan Sunnah. Tidak dinafikan, Quran dan Sunnah adalah dua sumber wahyu yang menjadi sumber utama pegangan umat Islam. Berpegang kepada dua sumber utama inilah sebenarnya melahirkan pelbagai mazhab. Saya dah terangkan tadi, kalau ulama sepakat berlaku ijma', kalau ulama khilaf berlaku mazhab. Natijah pertama, ini berlaku apabila para ulama merujuk pada Quran dan Sunnah, iaitu setelah mereka merujuk kepada Quran dan Sunnah, semua mereka sampai kepada kefahaman yang sama, lalu berfatwa dengan fatwa yang sama. Fatwa yang sama dan disepakati oleh para ulama inilah dinamakan ijma', wajib kita ikut. Haram kita langgar ijma', tak boleh langgar ijma'. Yang kedua adalah khilaf, iaitu berlaku apabila para ulama merujuk kepada Quran dan Sunnah, iaitu setelah mereka merujuk kepada Quran dan Sunnah, mereka sampai kepada kefahaman yang berbeza, lalu berfatwa dengan fatwa yang berbeza. Fatwa yang berbeza inilah dinamakan mazhab. Kenapa boleh berbeza? Pelbagai sebab. Salah satunya khilaf, berbeza di dalam memahami Al-Quran. Ya, Al-Quran tak ada isu ini sahih ke, dhaif ke, maudhu' ke. Yang kata Quran lah. Tapi Quran ni makna apa? Ulama masih boleh khilaf lagi. Kalau hadis, boleh berlaku khilaf dalam menerima. Ada hadis diterima oleh sebahagian ulama, dia kata tak ada masalah, hadis ni perawinya bagus, ini hadis sahih. Tapi hadis yang sama dinilai oleh ulama lain, dia kata hak ni hadis ni dhaif. Pasal perawi hak apa kata bagus tu sebenarnya dia ingatan dia tak berapa bagus, dia ni pelupa orangnya. Bab terima tu sudah boleh khilaf. Dan juga boleh khilaf dalam berinteraksi dengan hadis, iaitu hadis ni makna apa, hadis ni makna apa. Khilaf dalam memahami uslub Al-Quran. Misalnya kalau dalam nahi, adakah nahi itu bermakna haram, adakah nahi itu bermakna makruh, ya, ataupun amal, adakah bermakna wajib atau bermakna sunat, atau semata-mata nak angkat larangan. Ataupun bila Nabi SAW menyebut misalnya la solata, tidak ada sembahyang, adakah tidak ada sembahyang berarti sembahyang tidak sah? Adakah tidak ada sembahyang berarti sembahyang tidak sempurna? Kan beza. Dan khilaf dalam mengenal pasti hukum yang tiada nas. Dah ada ayat Quran hadis pun ulama boleh khilaf, lagilah yang tak ada Quran hadis. Ya, contohnya macam cerita tentang forex, cerita tentang bitcoin, cerita tentang pindah organ. Tak ada Quran hadis sebut secara jelas, maka ulama boleh khilaf.
Okay. Contoh bagaimana dua kemungkinan, yakni ijma' dan khilaf boleh berlaku, iaitu kita ambil ini memang sudah ada nas, sudah ada dalil tentang perempuan bila diceraikan oleh suami dia kena ada satu tempoh namanya iddah. Bukan kata semalam suami dia cerai dia, hari ni dia boleh menikah dengan orang lain. Tak boleh. Boleh, tapi tunggu habis iddah. Baik, iddah ni lama mana? Dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 228 sudah jelas Allah Ta'ala menerangkan tentang iddah ini. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang perempuan yang diceraikan oleh suami, hendaklah mereka itu beriddah diri mereka itu thalathata quru, 3 quru. Jadi ayat Quran dah beritahu. Tiba-tiba berlaku dua perkara, ijma' pun berlaku, khilaf juga berlaku. Berlaku ijma', kenapa? Kerana kalimah thalathata dalam ayat tu jelas, tak ada keraguan pada makna dia. Salasah makna 3, tak ada kebukan salasah makna 2 ke, salasah ni makna 4 ke, tak ada. Jelas dah salasah maknanya 3. Maka semua para fuqaha, yakni para mujtahidin yang mampu berinteraksi langsung dengan Quran dan Sunnah, memahami kalimah tersebut dengan makna yang sama, iaitu 3. Lalu berfatwa dengan fatwa yang sama, iaitu tempoh iddah perempuan yang dicerai oleh suami pada asasnya, yakni untuk wanita yang merdeka 3 kali quru. Tak ada seorang pun kata 2, tak ada seorang pun kata 4. Semua berfatwa 3 kali quru. Ini namanya ijma'. Tak boleh lah kita pandai-pandai kita kata da'ah 2 je. Kita da'ah 4 lah, 5 ke, tak ada. Tak ada ruang. Sebab sudah ijma'. Tapi berlaku khilaf. Kenapa? Kerana makna quru tak jelas. 3 quru pasti. Quru tu makna apa? Quru ini disebut kalimah mushtarakah, satu perkataan dikongsi makna. Contoh kalimah istiwa. Kalau bincang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa diterima, tapi istiwa tu makna apa? Ada dalam 14, 15 makna istiwa. Itu yang jadi perbincangan. Untuk quru ada 2 makna. Apa dia? Quru boleh makna haid, quru juga boleh makna suci dari haid. Oleh kerana ada 2 makna, maka timbul persoalan di kalangan para fuqaha antara 2 makna tersebut yang dimaksudkan dalam ayat hak mana satu? Suci ke ataupun haid? Bila timbul persoalan, maka para ulama berusaha bersungguh-sungguh nak kena pasti, mereka merujuk kepada ayat-ayat Quran yang lain. Kenapa? Kerana ayat Quran ni biasa mereka ni saling tafsir menafsirkan. Ayat ni tafsir ayat tu. Mereka juga merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana salah satu fungsi hadis adalah menerangkan makna Al-Quran. Dan para ulama juga merujuk kepada kaedah bahasa Arab. Pasal apa pula? Pasal Quran dalam bahasa Arab, kena faham ikut kaedah bahasa Arab. Misalnya mereka sampai bincang salah satu quru, salah satu adat bilangan, quru itu ma'dud yang dibilang. Kaedah bahasa Arab mengatakan adat dan ma'dud dia kena beza. Kalau adat itu muannas, sebutannya perempuan, ma'dud kena muzakkar, dia kena nature dia lelaki. Sampai macam itu. Maka salah sah ada ta maknanya perempuan, maka quru kenalah muzakkar, iaitu at-tuhuru, suci itu muzakkar. Kalau al-haidah, haid itu muannas. Sampai macam itulah. Rekahnya bila ulama dah buat kerja-kerja ni, berlaku khilaf. Mengikut fuqaha Hanafi, ulama Hanafi, quru maknanya haid. Maka keluar fatwa 3 kali haid habis iddah. Sementara fuqaha dalam mazhab Syafi'i, quru kata mereka maknanya suci dari haid. Maka keluarlah fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Maka bayangkan khilaf ini berlaku,
setelah ulama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba memahami perkataan yang sama, iaitu kuruk, masih berlaku khilaf. Dan fatwa yang berbeza inilah dipanggil mazhab. Tu lagu mana hampa kata tak payah ikut mazhab, ikut Quran sunnah saja. Padahal mazhab itu adalah hasil daripada mengikut Quran dan sunnah. Baik, saat ustaz kata mazhab diiktiraf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bawa contoh. Bukan mazhab dengan erti kata Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi konsep bermazhab, berbeza pandangan. Misalnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, saya terus baca terjemahannya untuk menjimatkan masa. Keluar dua orang lelaki dalam satu safar, satu perjalanan musafir, lalu masuk waktu solat, sedangkan mereka dua orang ni nak berwuduk tak ada ayat. Tak ada ayat, nampak lagu mana? Ada ayat Quran bagi tahu suruh tayammum. Maka dua sahabat Nabi ni beramal dengan dalil ayat Quran tayammum. Lalu mereka pun sembahyang. Selepas mereka sembahyang, sambung perjalanan, tengok-tengok jumpa ayat, ada air, dan waktu sembahyang pun masih ada lagi. Ketika itu dalil tak jelas. Dalam keadaan dah solat dengan tayammum, lepas itu jumpa air, adakah perlu solat lagi sekali atau tak payah dah kira jadi? Oleh kerana dalil tak jelas, berlaku dua mazhab, yakni dua pandangan, iaitu salah seorang daripada dua orang sahabat tadi, dia berwuduk dan ulang solat, sementara yang seorang lagi dia kira jadi hak solat tayammum tadi, tak ulang dah. Summa ataya Rasulullah SAW, dua-dua ni datang jumpa Rasulullah SAW, fazakara, lalu mereka ceritalah apa yang berlaku. Faqala lilladzi lam yu'id, lalu Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang tak ulang, asabtas sunnah, lagu hang buat tu kena dengan sunnah. Cuba tengoklah perangai sebahagian umat Islam sekarang. Kalau satu perkara sunnah, dia cepat anggap hak satu lagi bid'ah, sesat, masuk neraka. Baca suratul kahfi malam Jumaat sunnah, ya sunnah. Lalu dia sangkakan baca yasin bid'ah, sesat. Ini perangai orang zaman kita lah ni. Kalau ada orang kematian ahli keluarga, kita buat makanan, pergi hantar makanan pada keluarga si mati, sunnah tak? Sunnah. Lalu mereka menyangkakan kalau keluarga si mati secara sukarela, tak ada orang paksa, bukan pakai duit haram, pakai duit sendiri, buat makanan sedekah pada orang ramai, hak di bid'ah, sesat. Pasal hak satu lagi sunnah. Tidak demikian sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu. Nabi bagi tahu kepada yang solat satu kali, lagu hang buat tu dah kena dengan sunnah. Nabi SAW bersabda kepada yang seorang lagi, lakal ajru marrataini, bagi kamu, kamu dapat pahala dua kali. Pahala solat dengan tayammum kamu dapat, pahala solat dengan wuduk pun kamu dapat. Nabi tak kata hang ni apa buat bid'ah dah. Berarti apa? Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan di dalam perkara yang dalilnya tidak jelas. Ini namanya mengiktiraf mazhab. Cuba tengok lagi contoh. Ada orang kata lagu ni duk mazhab apa, hadis duk ada dah. Pakai hadis cukuplah, hadis sahih ada. Apa duk ikut mazhab buat apa? Cuba tengok ya. Yang dikatakan hadis di sisi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, depa dengar sendiri dengan telinga depa. Kita hadis ni tak tahulah ulama tapih. Ya, kita pun tak tahu, kadang-kadang hadis palsu kita ingat betul. Kita habaq apa orang rupanya hadis palsu. Kalau sahabat tak ada isu tu, tak ada isu sahih, dhaif, palsu, sahabat dengar dengan telinga sendiri. Dalam satu kejadian Nabi SAW bersabda kepada sahabat, iaitu pada selepas peperangan Ahzab, selepas peperangan Khandaq, Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi bani Quraizah, jangan seorang pun duk pergi sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Sebab dalam peperangan Ahzab atau dikenali Al-Khandaq, peperangan Parit, Yahudi Bani Quraizah khianat kepada Nabi SAW dan juga penduduk Madinah.
Bila kena serang dengan Al-Ahzab, tentera bersekutu, sepatutnya hang penduduk Madinah, hang tolonglah Nabi lawan. Tak, dia pergi tolong musuh. Dalam istilah sekarang kita panggil treason. Ya. Ini satu pengkhianatan. Biasanya negara mana pun kalau kesalahan treason, hukuman mati. Jadi Nabi SAW hantar tentera, hak ni Nabi pesan. Tentera yang dihantar untuk pergi menyerang kampung Bani Quraizah, jangan seorang pun sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Lalu dalam perjalanan masuk waktu asar, lalu sebahagian sahabat kata, kami tak mau sembahyang sampai di kampung Bani Quraizah baru kami nak sembahyang. Sebahagian lain kata, kita nak kena sembahyang. Nabi bukan maksud jangan sembahyang dalam waktu. Berlaku khilaf dalam memahami hadis yang mereka dengar sendiri dengan telinga mereka, masih berlaku khilaf. Sebahagian ambil zahir, dia kata tak boleh sembahyang, kena sembahyang di kampung Bani Quraizah. Sebahagian kata bukan Nabi SAW maksud lagu tu. Maksud Nabi tu kita jalan cepat, agak-agak asar tu dah sampai sana. Dah asar dah masuk, kita belum sampai, nak buat lagu mana? Quran kata apa? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ni merupakan kefarduan ke atas seorang mukmin yang berwaktu. Jadi masing-masing ada dalil. Jadi bila hak sembahyang, hak satu lagi tunggu sampai di kampung Bani Quraizah baru depa sembahyang. Waktu asar dah habis dah pun. Lalu fazukira zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang duk cerita, duk habaq pada Nabi sallallahu berlaku apa yang berlaku. Falam yu'annif wahidan minhum. Nabi sallallahu tak kritik salah satu pun. Nabi tak kata kepada yang solat di perjalanan, awak hampa tak ikut yang saya pesan. Nabi pun tak kata pada yang solat di kampung Bani Quraizah, awak hampa sembahyang luar waktu. Tak ada. Berarti Nabi SAW faham dan baginda mengiktiraf boleh berlaku perbezaan pandangan bila dalil tidak jelas. Dalil tadi seolah-olah dah jelas, kan? Jangan seorang pun sembahyang kecuali di kampung Bani Quraizah. Tapi oleh sebab boleh difahami dengan makna yang lain, maka Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan tersebut. Baik. Lah ada orang duk tanya soalan-soalan lucu. Walaupun lucu, tapi boleh bagi orang confuse. Dia tanya apa? Dia tanya, lah kita kan duk ikut mazhab. Kata-kata orang Penang sembahyang ikut mazhab mana? Syafi'i ada, barangkali Hanafi pun ada. No? Dia kata Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Ini kan soalan lucu. Tak payah tanyalah soalan Nabi sembahyang ikut mazhab mana. Nabi SAW pasti sembahyang ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bagi dia bercakap pun tak bercakap melainkan ikut wahyu. Takkanlah Nabi solat ikut suka hati. Pastilah Nabi SAW solat ikut wahyu. Habis kita sembahyang ikut mazhab, kenapa? Sebab kita nak solat ikut Nabi. Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah hampa tu solat lagu mana hampa lihat aku solat. Secara jujur, boleh tak siapa sini angkat tangan bila dia lihat Nabi solat? Ada tak antara jemaah masjid ni dia lihat Nabi solat? Sejujurnya tak ada. Habis yang kita solat, lagu kita solat tadi pasal kita ikut guru kita, ustaz kita yang ajak kita solat lagu tu. Habis ustaz kita nampak ke Nabi solat? Tak juga. Dia pun ambil pada tok guru dia. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, berarti kita ambil cara solat kita tu daripada guru bersambung-sambung sampai kepada murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampai kepada Imam Syafi'i sendiri, sampai kepada guru Imam Syafi'i, sampai kepada sahabat Nabi. Barulah betul sahabat Nabi mereka yang tengok Nabi solat. Jadi kita ikut mazhab ni pasal nak tiru solat Nabi. Kalau kita sendiri tengok senang, lagu Nabi solat tu lagu solat. Masalah kita tak tengok. Bila tak tengok, terpaksa kita ikut kepada orang yang tengok. Orang yang tengok pun kita tak jumpa. Tu yang bersambung sanad. Dan yang bersambung sanad lagu tu lah, ni tinggal 4 mazhab saja. Lain daripada 4 mazhab sudah pupus.
tak disampaikan oleh murid kepada generasi seterusnya, akhirnya pupus. Ada ulama-ulama yang alim, yang mujtahid. Bahkan Imam Syafi'i pernah memuji Imam Lais. Kata Imam Syafi'i, Imam Lais lebih faqih, lebih pandai hukum berbanding Imam Malik. Tapi mana mazhab Al-Lais? Tak ada, pupus. Jadi hati-hatilah. Ada orang dia tak mau ikut 4 mazhab, dia nak ikut sifat solat Nabi yang sahih. Masya Allah. Habis yang 4 mazhab ni sifat solat Nabi tak sahih ke lagu mana? Macam mana hang tahu lagu hang solat? Ya, hak tu sifat solat Nabi yang sahih. Allahu Akbar. Ya, bawah dia hak sikit ni. Mana hang tahu tu sifat solat Nabi yang sahih? Weh, aku pergi kursus lah. Oh, hang pergi kursus, siapa yang buat hang? Hak buat kursus tu lah ustaz tu. Dia ambil daripada mana? Oh, dia ambil daripada buku Syekh Al-Albani. Oh, ambil daripada buku Syekh Al-Albani, putuslah sanad. Pasal Syekh Albani saja yang kata lagu tu, hak lain tak kata lagu tu. Kalau hang rasa-rasa 1400 lebih tahun orang Islam sembahyang tak ikut sifat solat Nabi yang sahih, mai Syekh Albani pada kurun ke-20 ni barulah sifat solat Nabi yang sahih tu zahir. Itu hang punya cara fikirlah. Bagi kami kurang akal lah kalau hang fikir lagu tu. No? Baik. Ada pula hak tanya lagu ni. Dia tanya, hak tadi tu historical. Nabi dulu sembahyang lagu mana, ikut mazhab mana. Hak ni futuristik, ke depan terus. Dia tanya Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun ke dunia ni, ke bumi ni. Nabi Isa ikut mazhab mana? Lah, hang tanya apa soalan lagu tu? Kalau hang orang kampung kan boleh tahan juga. Kalau hang sudah sahibul fadilah, mengaji agama sampai PhD, duk tanya soalan lagu ni. Ini soalan tahsilul hasil, soalan yang tidak membawa apa-apa kesan. Pasal apa? Pasal kita tahu bahawa Nabi Isa alaihissalam bila baginda turun ke dunia di akhir zaman nanti, baginda akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu kita pasti. Baik. Habis kita dah ni dah ikut syariat siapa? Nabi Musa ke? Tak. Kita pun sama juga. Kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama, tak ada beza. Baik, nak beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak kena tunggu Nabi Isa turun dulu ke? Saya nak tengoklah Nabi Isa sembahyang subuh lagu mana. Kalau Nabi Isa sembahyang subuh dia baca kunut, saya maulah baca kunut. Tapi kalau Nabi Isa pun sembahyang subuh tak baca kunut, saya pun tak mau baca kunut. La ilaha illallah. Bila masa Nabi Isa nak turun, hang tahu ke? Dan ke dengan hang nak solat lah ni. Besok pagi ni hang nak solat subuh, hang nak tunggu Nabi Isa turun dulu. Jadi nak tak nak, hang nak beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW, hang kena rujuk pada Quran dan Sunnah. Rujuk pada kalau Sunnah tu lah yang ulama buat, tu yang jadi mazhab tu. Pasal hak ni faham lagu ni, hak ni terima hadis ni, hak ni tak terima hadis tu. Sama-sama terima hadis tapi faham lagu lain. Ya, ambil wuduk sudah khilaf. Sapu kepala banyak mana? Mazhab Syafi'i sapu takat tergelai rambut kira sah dah. Mazhab Hanafi kata sekadar setapak tangan. Mazhab Maliki kata tak boleh, kena sapu semua sekali. Pasal apa? Pasal nak faham, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Sapulah bi ru'usikum, satu huruf je, huruf ba tu Imam Syafi'i kata untuk menunjukkan sebahagian. Imam Hanafi kata kena tengok dalam hadis pula terang lagu mana. Dalam hadis Nabi SAW tolak sikit kain serban ke belakang, sapu atas kepada atas serban, makna kena ada sekurang-kurangnya setapak tangan. Imam Malik kata dak ba tu ba zaidah, ba tambah, tak ada makna apa. Wamsahu bi ru'usikum, maknanya wamsahu ru'usakum, sapu kepada apa? Kepada semua sekali. Bayangkan. Senang-senang hang kata, ya, duk tanya Nabi Isa mazhab mana. Kalutlah lagu tu. Nabi Isa ikut syariat Nabi Muhammad SAW, kita juga ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa nanti turun dengan cara Nabi Isa, kita nak beramal lah ikut kepada ulama, ulama ikut kepada Quran dan Sunnah. Baik. Baik, ada orang tanya, awak 4 mazhab ya? Tak boleh ke pergi mazhab lain? Awak nak ta'assub dengan 4 mazhab ni saja? Bukan ta'assub bang. Ini realiti. Dahulu banyak mazhab, ada mazhab sahabat Nabi, mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada mazhab Sayyidina Abdullah bin Umar, ada mazhab Ibn Mas'ud, ya. Sahabat Nabi pun ada macam-macam khilaf. Tok boleh waris banyak mana, atau tok mewarisi atau tidak kalau adik-beradik ada. Hak tu baru sahabat Nabi khilaf.
Jangan kata ulama amai kemudian. Sahabat Nabi sendiri beza pandangan, ada mazhab. Ya, ada mazhab fuqaha sab'ah ya dan sebagainya, Sufyan As-Sauri, ada mazhab Abdullah bin Mubarak, Al-Laits Asy-Sya'bi dan sebagainya. Tetapi takdir Allah, mazhab-mazhab yang pernah wujud satu masa dahulu, yang pernah diamalkan oleh umat Islam satu masa dahulu, pupus, tak sampai kepada kita. Itu lagu mana nak beramal dengan benda yang tak sampai. Hadis yang sampai pada kita pun sebahagiannya tidak diamalkan pasal dia kata ni dhaif, nak tetap hukum tak kuat, padahal sampai pada kita. Ni pula hak tak sampai, hanya tahu satu dua fatwa, entah dia sudah tinggalkan fatwa itu, entahkan fatwa itu ada syarat dia, entahkan fatwa itu adalah satu pengecualian. Maka yang tak sampai tidak selamat untuk beramal. Maka sebab itulah kita beramal dengan 4 mazhab ini, kerana ini yang tinggal sampai secara mutawatir daripada satu generasi ke satu generasi ke zaman kita sekarang. Baik, dakwaan berkaitan dengan mazhab. Ada 8 minit lagi, 8.50 dah insya-Allah betul. Saya dah sembahyang jamak takdim, lepas kuliah saya kira bergerak lah. Jadi insya-Allah targetnya 8.50 tu kira habis. Ada orang mendakwa haram bermazhab. Ini yang paling teruk. Ada satu kitab ditulis oleh Ustaz Gani ke apa, daripada Madrasah Ittiba'us Sunnah di Negeri Sembilan. Dia tulis buku bermazhab itu haram. Berarti dia mengharamkan sesuatu yang diiktiraf oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh umat Islam semenjak dulu. Sayyidina Umar ada fatwa beliau tak paksa orang lain semua ikut beliau. Itu yang jadi ada mazhab lagi. Lah orang tanya dekat-dekat nak meninggal, macam mana ni Sayyidina Umar? Ni nama masjid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Macam mana tentang pewarisan tok ni, nak kira lagu mana? Sayyidina Umar kata, tak usah duk kata apa-apa dah, saya tak ada pandangan. Pasal banyak sangat pandangan tentang pewarisan tok ki, datuk. Baik. Hak ni memang karut dah, haram bermazhab. Yang kedua, tak perlu bermazhab, memadai Quran dan Sunnah. Kita dah terangkan tadi, ya, Quran dan Sunnah itulah yang menatijahkan mazhab. Yang ketiga ni nampak lagu betul. Dia kata kita bermazhab, bukan tak bermazhab, tapi kita tidak terikat. Mana apa? Mana kalau dalam isu ni kita lihat dalil mazhab Syafi'i kuat, kita ikut mazhab Syafi'i. Kalau isu lain kita nampak mazhab Hanafi kuat, kita ikut mazhab Hanafi. Kan sebentar lalu nampak ni bagus, hak ni dia tak ta'assub. Hati-hati, hak ni sebenarnya keliru. Saya terangkan. Pilihan dalam bermazhab ada 3. Pertama, iaitu mazhab guru kita, mazhab ustaz kita, yang mana dia ambil mazhab daripada guru dia, daripada gurunya bersambung-sambung sampai kepada murid-murid imam-imam mazhab, sampai kepada imam mazhab, sampai kepada guru kepada imam mazhab, sampai kepada tabi'in atau para sahabat, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan pertama kalau nak bermazhab. Zaman kita tinggal 4. Nah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hak lagu ni tinggal 4. Atau dia kata saya ni lebih selesa dengan pandangan tadi. Mana hak kuat? Mana hang tahu mana hak kuat? Mana hang tahu dalil mazhab Syafi'i kuat dalam masalah ni? Mana hang tahu kata dalil Hanafi yang kuat dalam masalah ni? Oh, saya bukan reka sendiri Ustaz. Habis hang mana tahu? Saya ikut pensyarah saya lah, dia ada PhD. Pensyarah saya ada PhD. Dia yang khabar. Dia kata dalam masalah bersentuh lelaki perempuan, pendapat Syafi'i tak kuat, dia kata. Oh, lagu tu. Dalam masalah sapu kepada tu, mazhab Syafi'i kuat. Nah, gitu. Makna hang sedang ikut mazhab guru hang lah. Hang sedang ikut mazhab pensyarahan. Sebab apa yang pensyarah hang kata, hang ikut. Belum tentu apa yang dia kata kuat tu kuat. Kalau dia kata dalam masalah baca kunut, dalil mazhab Syafi'i tak kuat, bukan benda baru. Banyak tahun dah imam mazhab Hanafi kata lagu tu. Pasal tu depa tak baca kunut. Pasal bagi depa dalil mazhab Syafi'i tak kuat, bukan hang baru seorang kata. Pun pendapat ulama-ulama hebat mazhab Hanafi tidak sampai membatalkan mazhab Syafi'i. Sebab kaedahnya al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak akan terbatal dengan ijtihad yang lain. Mazhab Syafi'i kata dalil depa kuat, mazhab Hanafi kata dalil depa kuat, itu namanya khilaf. Lah hang nak main selesai masalah dengan hang ada doktor PhD, hang nak kata oleh kerana aku berpandangan dalil mazhab ni kuat maka selesai masalah, tolak mazhab lain, tak selesai.
Maka orang hak lagu ni dia sebenarnya dia sedar atau tak sedar, dia sedar ikut mazhab tok guru dia. Saya bukan lagu tu saya. Hang lagu mana pula? Saya jenis tak taksub punya orang. Oh, masya-Allah, hebat. Hang tak taksub lagu mana? Saya tengok juga hak pensyarah saya hafal pun, kalau saya tengok tak kena dengan Quran hadis, saya pun tak terima. Bukan saya ikut buta tuli. Oh, lagu tu kira hang ni yang ketiga lah, mazhab hang sendiri. Sebab hang yang menilai, kurang-kurang hang punya pensyarah PhD, memang mengaji agama daripada sekolah lagi, BA pun agama, master semua agama pun dia boleh silap. Hang baru usrah 7 kali, hang dah boleh nilai. Masya Allah. Hang baru hijrah setahun, bahasa Arab boleh tampukang lagi, fa'il maf'ul pun hang tak tahu beza. Tahu-tahu hang boleh nilai no? Mana lebih kuat pandangan imam mazhab ke pandangan pensyarah hang, tu namanya mazhab hang sendiri. Maka mazhab sendiri inilah yang dibimbangi paling cepat masuk neraka. Sebab Nabi SAW pernah bagi amaran, ajrukum alal futya ataupun fatwa, ajrukum ala nari jahannam. Orang yang paling berani dia kalangan kalangan untuk mengeluarkan fatwa, beranilah. Bahasa Arab pun tak tahu, ada bahasa Arab tak tahu, tulis buku tentang agama Islam, tulis fatwa itu ini, hak ni ulama tak betul, hak ni Imam Syafi'i tak betul. Masya Allah, itu orang paling berani untuk masuk dalam neraka jahannam. Wa'liyazubillah. Baik, jadi setakat itulah pembentangan yang saya dapat terangkan tentang isu kenapa kita perlu bermazhab. Saya harap penerangan itu jelas. Kita ada balance 3 minit. Kalau ada sebarang soalan saya mampu jawab, saya cuba jawab. Kalau tak mampu, saya minta tanggung. Silakan, ada sebarang soalan? Baik, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada semua atas perhatian yang diberikan. Saya pun banyak maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.